kisah dengan Ramadan. Ramadan telah pun datang. Dan Ramadan ini akan berlalu pergi. Dan dia akan pergi meninggalkan semua orang yang suka dengan Ramadan, orang yang tak suka dengan Ramadan, orang yang tak ambil kisah dengan Ramadan. Dia akan berlalu pergi. Dan apakah dia akan datang lagi tahun depan? Sebahagian saudara-saudara kita pun sama dengan kita, berdoa angkat tangan, Allahumma barikna fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, sejak daripada bulan Sya'ban, bulan Rajab. Maknanya nak sampai bulan Ramadan, tapi setengah daripada setengah Allah tak pilih. Dia hanya berada sempat hari yang pertama saja Ramadan, dia dan kita. Dan sejarah kita yang dulu tu, Abang Aziz pun sama. Dia pun angkat tangan ketika akhir Ramadan, khatam Quran tahun lepas, berdoa supaya sampai Ramadan tahun ni. Tapi Allah ambil dulu. Mana ada hikmah dah. Dan saudara Arif kita berada hari yang keempat Ramadan, kelima Ramadan. Dia pun angkat tangan, berdoa bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan aminkan doa imam. Tapi dia pun pergi dulu sebelum habis Ramadan. Jadi orang suka Ramadan, orang tak suka Ramadan, orang yang tak ambil kisah dengan Ramadan, Ramadan telah pun datang. Dan dia akan berlalu pergi. Bagi mereka yang mengambil Ramadan, Ramadan tinggal dia dengan Ramadan sedih atas dia, dan dia sedih atas Ramadan. Ketika Ramadan berlalu pergi, masuk saja malam pertama hari raya, dia pun dah sedih. Ganjaran pahala sudah berubah. Tidak lagi sembahyang sunat seperti fardu, tidak lagi seperti fardu digandakan 70 kali. Walaupun gembira di hari raya, air matanya keluar menangis. Dan Ramadan pun rindu dengan dia, dia pun rindu dengan Ramadan akan datang. Orang yang tak kisah dengan Ramadan, Ramadan berlalu pergi. Sejak daripada awal Ramadan dia tak kisah. Kadang-kadang dia datang surau, kadang-kadang dia datang masjid, kadang-kadang dia tak datang masjid. Dan bila ada Ramadan, dia datang tarawih. Kadang-kadang buat tarawih tempat lain, kadang-kadang tak buat tarawih. Ini orang tak apa nak kisah Ramadan. Dia nanti tanya pengurusi, ada murai tak? Ada murai cantik angkat tangan macam tu. Dia tak kisah sangat. 10 akhir Ramadan, orang yang suka Ramadan beriktikaf, susah nak cari Ramadan, nak cari Lailatul Qadar. Dan orang yang tak apa biasa dengan Ramadan ni, dia akan dah berada di dataran Senawang, tawaf 7 kali untuk shopping barang. Orang yang tak suka Ramadan, daripada awal Ramadan dia dah meluat dengan Ramadan. Dan dia rasa Ramadan ni menyusahkan, pekerja dia tak boleh kerja, target, projek. Jadi dia rasa Ramadan ni susah. Dia semain Jumaat semalam duduk belakang dengan budak-budak, dia tengok telefon. Ni orang ni. Tu pun orang rumah Beletih, baru pergi semain Jumaat. Kadang-kadang pergi Jumaat, kadang-kadang tak pergi Jumaat. Dan Ramadan ni menyusahkan. Dia, bibir dia sentiasa berminyak. Walaupun orang puasa, maknanya dia buka puasa, tak tahu buka puasa tak. Di belakang warung kedai mamak tertutup dengan itulah. Dengan kadang-kadang dia duduk dekat dia punya office. Dia punya office boy turun pergi beli nasi minyak. Pergi beli nasi tengah hari. Air kat tepi. Beritahu kat pekerja bawahan dia, beli, jangan lupa beli hang semua kuih. Pandai dia. Kira belanja. Pahala sungguh lah.
Dan orang ni bila datang Ramadan, tak datang Ramadan, akhir Ramadan, sebelum akhir Ramadan, dia tak ada. Dia duk fikir daripada kita angkat tangan Allahumma barakna fi Rajabah, dia tak ada fikir tu dah. Sampai bulan Ramadan tu tak ada. Dia duk fikir macam mana mau dapat stall, 3 stall dekat dataran Senawang mau berniaga bulan Ramadan. Apa nak jadi mau dapat dia. Stall yang pertama kasut bandel, stall yang kedua baju bandel, stall yang ketiga barulah gerai biasa. Itulah kepada dia. Dia ni nak kata apa, ahli sunat wal jemaat pun tak ada. Kadang-kadang jemaat pun tak ada. Orang hak nombor 2 tadi ahli sunat wal jemaat. Semayang tarawih dia ada. Semayang hari raya dia ada. Jadi ahli sunat wal jemaat, jemaat dia ada, lain tak ada. Jadi saudara-saudara Allah Taala, bagi orang yang bersungguh-sungguh Ramadan, Allah akan bagi pada dia. Menjadah wajad. Siapa usaha dia dapat. Dan apa Ramadan? Apa Ramadan? Ramadan ni Allah nak maaf kita. Kalau kita renung sekali, Allah nak maafkan kita, nak ampun dosa kita. Allah tahu kita manusia biasa yang terlanggar dosa-dosa. 1 tahun punya banyak dosa kita. Dosa orang akhir zaman ni bukan dosa mata, mulut, telinga ni, dosa mendatang ni. Dosa dalam telefon ni. Kadang-kadang bini pun tak tahu dia punya dosa ni. Macam-macam benda duk ada dalam telefon ni. Dia boleh duduk seorang-seorang, duk gelak seorang-seorang ni mendatang ni. Kadang-kadang benda maksiat ni banyak kat sini. Allah SWT cipta manusia bukan nak azab kita. Allah Ta'ala cipta Fir'aun bukan nak azab Fir'aun. Allah SWT cipta Namrus bukan nak azab Namrus. Allah Ta'ala cipta Qarun bukan nak azab Qarun. Dan Allah Ta'ala cipta semua manusia, tidak berhajat Allah nak azab. Tapi Allah nak maafkan. Allah nak jadikan manusia itu asyraful makhluqat ahsanut taqwim. Sebaik-baik kejadian, semulia-mulia ciptaan. Itu maksud Allah. Dan Allah nak kita masuk syurga dia. Dan Allah sebut dalam Quran, wallahu yad'u ila daris salam. Allah dakwahkan manusia kepada syurga. Bukan Allah nak azab manusia. Allah kasih pada manusia. Lebih daripada satu orang ibu sayang pada anak dia 70 kali. Sekali Nabi lihat satu perempuan tawanan perang. Cemas. Dia menolak wanita-wanita tawanan yang lain. Tolak. Cemas mencari sesuatu. Nabi berhati. Kemudian rupanya dia tolak-tolak. Dia mencari anak kecil dia. Dia jumpa anak kecil dia yang terduduk menangis. Dia peluk, dia ambil, peluk, cium dan dia susukan. Rasulullah tengok dan Rasulullah tunjuk kepada sahabat. Kamu lihat wanita itu? Apakah dia sanggup campak anak dia ke dalam api? Sahabat kata tak mungkin. Macam tu punya sayang kepada anak tak mungkin. Kata Rasulullah, begitulah Allah tidak akan campak manusia ke dalam api neraka. Kerana Allah sayang kepada manusia lebih daripada satu orang ibu tu sayang pada anak dia 70 kali. Sebab tu Allah Ta'ala cipta manusia bukan nak azab manusia. Allah nak memuliakan manusia dengan datangkan agama dan datangkan Nabi, ingatkan kita mana jalan yang betul. Nabi Muhammad SAW datang tunjuk kepada kita, wa anna hadza siratan mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul. Inilah jalan yang lurus, jangan ikut jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan itu rosak belah, pecah belahkan kamu daripada jalannya. Semua Nabi bagi tahu, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua Nabi jumpa kaumnya, jumpa umatnya, cerita benda yang sama. Jadi bukan Allah Ta'ala zalim. Allah tidak pernah menzalimi.
Inni haramtu zulman ala nafsi wa bainahum muharrama. Aku telah haramkan kezaliman atas diri aku. Allah tak pernah membuat zalim pada manusia. Manusia yang buat zalim diri dia sendiri. Jadi kalau manusia tercampak dalam api neraka, bukan kezaliman Allah, kezaliman diri dia sendiri. Allah bukan azab. Nabi Nuh AS dakwah kaum dia, inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nuh telah dakwahkan kaumnya siang dan malam, malam dan siang. Tidak henti-henti selama 950 tahun. Kalau kita duduk zaman Nabi Nuh 100 tahun, kita kata layaklah doa pergi mampus semua. Selepas 950 tahun, Nuh angkat tangan doa, ya Allah, hancurkanlah kaum aku. Itu pun Allah tidak kabul spontan. Macam tu punya jahat, macam tu punya bengak, macam tu punya gelap hati, Allah tak kabul permintaan Nuh spontan. Walaupun mereka menganiaya Nuh, menzalimi Nuh, macam-macam mereka buat. Tuan-tuan boleh bayangkan, diceritakan oleh ulama, Nuh dibaling dengan batu. Batu tu tutup badan Nuh. Sehingga malaikat datang buka batu. Macam tu sekali. Bukan hanya ikut, tapi menentang. Dan Nabi Nuh angkat tangan doa, Allah tak kabul spontan. Selayaknya Allah kabul spontan. Selayaknya Allah kabul spontan. Tapi tidak. Allah tangguh doa Nuh selama 40 tahun. Kemudian Allah kata kepada Nuh, wahai Nuh, buatkan beberapa biji tembikar buyung. Sebab perintah Allah, Nabi ikut. Walaupun Allah tidak berhajat kepada bekas air ni. Manusia yang berhajat pada bekas air. Tapi perintah Allah, mesti ada kebaikan. Maka semua Nabi-Nabi akan taat perintah Allah. Musa disuruh campak tongkat. Musa tak perintah Allah, campak tongkat. Umatil kabiyaminika, ya Musa, apalah tangan kamu, wahai Musa. Wala aswaya. Musa kata tongkat. Aku kait daun pokok, sandar. Aku halau kambing aku, ala ghanami, ke atas kambing-kambing ternakan aku. Kata Allah SWT, ilqaha ya Musa, campak. Musa campak. Walaupun bertentangan dengan akal, tongkat manfaat untuk aku, saya campak. Tongkat bertukar jadi ular, ular bertukar menjadi tongkat. Di situ bukan pengajaran kepada Musa, tapi pengajaran kepada kita. Bila membaca, kita akan nampak Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Menambah iman kita, menambah iman Musa, menambah iman sesiapa sahaja yang membaca kisah Musa AS. Di sebalik campak tongkat, Nuh jalan padang pasir. Setengah ulama kata sekitar Jordan lah. Bumi Anbiya. Jalan cari padang pasir, batu-batu, mana nak buat. Jumpa sungai, tepi sungai ada tanah, ambil air sungai, uli buat. Berminggu-minggu nak cari tempat dapat sungai. Ambil air, uli, tengah panas terik. Sebab tembikar tu, bekas buyung air tu, dia kena buat di kawasan panas. Tidak, dia tak boleh kering cepat. Dia buat sebiji, beberapa biji, buat dia punya hiasan yang lebih cantik lah. Satu orang Nabi buat untuk Allah, mestilah cantik, terbaik. Selepas buat beberapa banyak berhari-hari, kulit Nuh dah jadi hitam, panas, terbakar. Peluh, letih. Allah Ta'ala kata, wahai Nuh, pecahkan tembikar itu, pecahkan buyung tu. Nuh dengan berat hati pecah. Setiap kali pecah terasalah hati dia. Setiap kali pecah terasa. Macam kita lah, kerja government dulu, tak kerja company. Bos kata buat projek paper, kita pun buatlah.
Tanya budak-budak lain semua tak bantu. Kita cari sendiri. Dulu bukan ada internet nak cari. Buat taib. Dah tarik, cari maklumat isi, dia punya supporting detail dia apa semua tu, cari semua, bubuh, cari. Dah dapat, habis, conclusion dia pun dah semua dah buat. Edit lagi, lepas tu print lagi, lepas print combine. Buat 3 kopi. 1 kopi untuk bos pengarah, 1 kopi untuk file, 1 kopi tak atas meja kita. Tu print tu 2-3 kali. Mesin putus setiap zaman dulu tahulah, kalau tak angin kertas dia tu, dia sangkut. Pergi leceh. Tiba-tiba bagi kat pengarah tak baca pun, tengok situ. Macam tai dia buang. Apa perasaan kita? Kawan saya pernah kali sekian, dia hempuk depan pengarah kewangan. Dia hempuk. Tak boleh tahan. Jadi kita ada perasaan, kita pernah buat seminggu lebih, buat malam-malam balik lewat pukul 8 baru balik dia buat benda tu. Office. Begitu kan Noh bila dia pecah terasa, Allah Ta'ala tanya, wahai Noh, apa perasaan kamu? Aku rasa sedih. Kerana aku telah buat dengan payah, susah payah, berhari-hari cari. Dengan panas terik aku buat penat. Sehingga berminggu-minggu. Tiba-tiba engkau suruh aku pecahkan. Aku terasa sayang dengan hasil ciptaan aku. Kata Allah, begitu perasaan aku. Aku ciptakan manusia di antara 2 jari aku. Kau doa untuk aku hancurkan mereka. Aku juga ada perasaan, wahai Nuh. Jadi maknanya Allah ni apa? Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Ummatun muslimatun wa rabbul ghafur. Umat ini penuh dengan dosa-dosa. Allah Maha Pengampun. Jadi Allah datangkan Ramadan ini untuk apa? Untuk maafkan kita, nak ampun dosa kita, nak tingkatkan darjat kita, nak bagi ganjaran banyak pada kita. Tak payah kamu sibuk beratus tahun. 1000 bulan kamu akan dapat dengan Lailatul Qadar. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Diampunkan dosa kamu yang lepas-lepas. Jadi Allah Tuhan apa? Tuhan nak mengampunkan dosa. Datang Ramadan nak ampun dosa kita. Itu sebenarnya. Nak bagi ganjaran banyak pada kita. Supaya kita masuk syurga. Supaya Allah jatuh kasih dan cinta dengan kita. Dan Allah nak kita buat sesuatu yang supaya dia jatuh kasih dan cinta dengan kita. Malam pertama Ramadan kita telah duduk dalam surau ni. Kita telah duduk dalam masjid. Tenggelam saja matahari akhir Ramadan. Kita sedar bahawa ganjaran. Setiap tasbih kita diganjarkan. Setiap sunat kita seperti fardu. Tidak kita akan jumpa mana-mana bulan. Sunat seperti fardu. Fardu 70 kali. Secara tidak sedar kita telah bagi masa di dalam surau, dalam masjid iktikaf. Kita lebihkan sebelum Ramadan habis memang sunat Isya, buat 2 rakaat, ada sempat buat 4 rakaat, kita balik. Kadang-kadang kalau ada kuliah kita kena stay belakang. Tapi tak duduk dalam masjid. Secara tidak sedar kita telah bagi masa untuk Allah SWT. Kalau biasanya 8.45, 9 kita dah balik. Tapi bila bulan Ramadan kita balik ke 10.30. Maknanya kita telah bagi masa 1 jam lebih. Kalau kita tadarus kita bagi masa 2 jam. 2,5 jam. Sampai ke 11.30 dan sebagainya. Jadi secara tidak sedar kita telah berada dalam rumah Allah SWT. Kalau manusia datang satu rumah, tuan rumah kena raikan tetamu dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuhu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tamu. Allah lebih-lebih lagi memuliakan kita sebagai tetamu Allah. Supaya kita ni dekat dengan Allah, duduk lama lebih. Dan 10 akhir Ramadan kita kurungkan diri kita taharatul qadar 10 malam terakhir 24 jam. Duduk di rumah Allah, iktikaf di masjid. Allah nak kita lebih lama berada dalam rumah.
Mak dengan abah duduk kampung. Anak-anak tak ramai. 3 orang. Seorang perempuan, 2 orang lelaki. Anak-anak bila habis universiti pun semua daripada sekolah menengah duduk asrama. Sekolah rendah, abah selalu hantar pergi sekolah, balik sekolah. Sampai darjah 6. Walaupun anak lelaki kawan-kawan boleh naik basikal, kita tak. Kita ayah datang hantar. Kadang-kadang mak datang hantar, datang ambil. Masuk sekolah menengah, kita duduk asrama, sekali-sekali balik jumpa mak. Masuk universiti, kita duduk asrama lebih lama. Kadang-kadang waktu cuti-cuti balik, itu pun kadang-kadang kawan-kawan ajak jungle trekking dan sebagainya. Mak terlalu rindu dengan anak. Masa anak-anak ni habis dengan asrama belajar. Kemudian anak bekerja, habis saja bekerja, habis grad, lebih kurang dalam 2 bulan kemudiannya terus duduk luar. Yang seorang duduk Penang, yang nombor 2 duduk Kuantan, nombor 3 duduk JB. Mak dengan abah selalu cerita anak dia yang ni, anak adik yang kecil ni dulu macam ni, duduk teringat anak-anak. Keluar air mata rindu pada anak-anak. Kadang-kadang ambil album lama, duduklah album tengok. Anak yang umur 2 tahun dulu, waktu umur 2 tahun tengok seronok duduk sembang 2 orang. Merindui anak-anak. Bila mak nak buat saja, nak buat kenuri arwah atuk, panggillah anak-anak balik. Anak-anak yang Kuantan pun balik, yang Penang pun balik, yang JB pun balik. Buat tahlil arwah, kerana hari Sabtu tak apa sesuai, buat hari Ahad pukul 11 pagi. Panggillah Imam Zafruddin kita, pengurusi datang sekali iklan. Bila habis kenuri tahlil apa semua, tahlil alhamdulillah lah, kenuri pun buat kemah, kira catering, pengurusi kita lah ambil. Habis saja catering makan apa semua, pukul 5.30, pukul 6 tu budak-budak nak balik. Sebenarnya mak buat kenuri itu rindu pada anak-anak. Abah buat kenuri itu rindu pada anak-anak. Anak-anak tak sedar. Dia sibuk dengan kerja dia. Kerjalah segala-galanya. Kemudian nak balik, mak kata, janganlah balik lagi. Ambillah cuti 2-3 hari lagi. Mak masak sedap. Cili api, daging salai. Dengan belembing bosi. Mak masak memang sedap. Dia pancing anak-anak dia. Bila anak dengar, masak lemak, cili api, daging salai. Anak-anak pun ambil cuti. Tuan-tuan, Allah punya rindu dengan kita. Allah datangkan Ramadan sebab Allah rindu dengan kita. Supaya kita lebih masa berada di rumah Allah. Dan Allah buat jamuan istimewa untuk kita, Lailatul Qadar. Tapi kita tak tahu Allah sembunyi itu. Kita macam budak tadika. Macam budak tadika. Allah nak kita bangun sahur. Allah tak cakap terus langsung. Dalam bulan Ramadan ni, Allah tak kata bangunlah tahajud. Allah sembunyi di sebalik kata-kata Nabi. Tasahharu fa inna sahur fil barakah. Bersahurlah kamu, dalam sahur itu penuh berkat. Sebab kita suka makan. Kita makan sampai buncit bulan puasa ni. Dan Allah bukan tak bagi kita makan. Bukan Allah nak bagi kita lapar. Kalau kita puasa lapar, puasa terbaik, Allah tak suruh kita sahur. Dan Allah pun tak sebut melalui lidah Nabi segera akan berbuka puasa.
Kalau nak lapar, kita buka puasa lepas tarawih, lagi lapar. Tapi tidak. Tak sama dengan umat dulu. Nabi kata, bezakan puasa kamu dengan puasa Bani Israel dengan bersahur. Dan sesungguhnya di sebalik kata-kata Nabi, bangunlah makan. Tasaharu, makan sahur. Sahur itu penuh berkat. Macam ayah, dia duduk kat meja makan. Kat depan meja makan tu ada bakul, ada coklat-coklat. Anak yang umur 2 tahun setengah tu duduk bawah, memang tak sampai coklat. Ayah kata, adik tolong ambil beg apa? Anak kecil ni pun pergi ambil. Nanti abah bagi coklat. Budak tu pun ambil beg. Datang mengambil belah tangan. Kita abah. Abah kata, pandai ambil coklat bagi. Kita macam tu lah. Dari sudut agama. Terlalu jauh kita dengan Allah. Allah pujuk kita. Tasaharu, bersahurlah kamu. Sahur itu berkat. Kita pun nak makan. Kita suka makan. Oh, kita puasa, makan, bangun makan. Tapi tersembunyi di sebalik itu, apa dia? Al-mustaghfirin bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur. Allah nak kita makan penuh berkat, tetapi di sebalik sembunyi kata-kata Allah tu dalam firman Allah SWT, tasaharu al-mustaghfirin bil ashar. Kana qalilan minal layli ma yaj'alu bil ashari mustaghfirun. Jadi Tuhan Allah SWT, Tuhan kita ni untuk apa? Nak kasih dengan kita, nak maafkan kita, nak ampun dosa kita. Kita bangun sahur yang pertama, kita tak ambil peduli. Tahajud, tak ambil peduli, istighfar. Habis makan saja, rokok, sandang. Sedut. Lepas tu tak ambil lokis kopi minum. Ambil rokok balik tu. Tarik dalam, nak tunggu berapa minit. Kita duduk subuh. Oh, 15 minit. Kita tak terfikir istighfar dan kita tak terfikir tahajud. 2-3 hari berlalu. Kemudian kita pun dengar cerita-cerita kat tazkirah Ramadan bangun. Takkan aku tak bangun sahur tanpa sembahyang. Kita pun sembahyang tahajud 2 rakaatnya. Itu pun t-shirt pagoda, ketayap tak pakai, kain blekat bulung pun tinggi sebelah, rendah sebelah. Kita pun sembahyang kepada Allah. Habis sembahyang kita istighfar, astagfirullahaladzim. Allah telah jadikan kita al-mustaghfirin bil ashar secara kita tidak sedar. Dan Allah nak ampun, nak maaf dosa kita. Kalau kita banyak dosa, kita banyak dosa, kita tak tahu nak jumpa, nak meninggal nanti apa benda kita nak bawa. Ya Ramadan ni apa? Sebenarnya Allah nak maaf. Mata waktu sahur Allah beritahu dalam satu hadis qudsi, siapakah yang ingin istighfar, ya aku akan ampun dosa dia. Siapa yang ingin bertaubat, ya aku terima taubat dia. Siapa yang ingin berdoa, ya aku akan kabulkan doa dia. Setiap malam Ramadan Allah berada di langit yang ketiga. Bukan Allah berada, rahmat Allah itu dekat. Allah tidak berjisim. Dan Allah ampun dosa kita bila kita istighfar di waktu sahur. Kita pun puasa macam biasa. Banyak cerita kita pagi tu tengok WhatsApp biasa. Masuk zuhur tu menu makanan, resipi makanan, masakan toyam ala Thailand semua keluar. Kita yang lelaki pun duk tengok menu makanan. Oh, apa benda? Oh, sedapnya. Daging masak merah, udang masak kunyit. Wahal kita selalu makan kat toyang sini. Tiba bulan Ramadan resipi tu kita, bukan kita nak masak pun, tapi dia punya minat makanan tu datang. Lepas sembahyang asar, start betul pergi bazar Ramadan beli makanan. Hari yang pertama motor kita macam mamak dia roti, penuh makanan. Balik makan 2-3 habis. Hari yang kedua, masuk 4-5 hari kemudian, baru kita beli lebih. Kita pun sedang makan lebih banyak. Bagi kat jiran. Assalamualaikum, cipah. Assalamualaikum. Bagi makanan. Dan bila kita berbuka puasa, Allah maafkan kesalahan kita, ampun dosa kita. Kata Rasulullah, sesiapa yang memberi makan orang berbuka puasa, tak kira dia satu orang raja kepada rakyat atau rakyat kepada raja. Satu orang pengarah kepada pekerja bawahan kepada pengarah.
Satu orang Tuhan kepada hamba dia kepada Tuhan dia. Sesiapa saja memberi orang berbuka puasa, diberi pahala ganjaran puasa berkenan tanpa dikurangkan dan dimaafkan, diampunkan dosanya sebanyak buah buih di lautan. Di waktu sahur istighfar, Allah ampun dosa kita. Di waktu berbuka beri makanan, Allah ampun dosa kita tanpa lafaz. Kenapa Allah Ta'ala nak beri? Allah nak maaf kita. Allah nak ampun dosa kita. Kita banyak dosa. Cuma kita tak sedar kita punya dosa. Dan Allah Maha Pemaaf. Inna rahmati sabaqat qadami. Rahmat aku, kemaafan aku melebihi daripada kemarahan aku. Allah ada sifat maaf. Syadidul iqab. Tapi Allah maaf kesalahan kita, kemaafan kita, rahmat kita lebih daripada kemarahan Allah. Kalau ikut Allah dah hancur kita ni. Dengan maksiat yang kita buat, na'udzubillah. Tapi Allah maafkan. Jadi bila kita puasa Ramadan, diampunkan dosa kita yang dulu, yang kemudian, yang telah lepas. Kemudian istighfar, ampun dosa kita. Kemudian berbuka, Allah ampun dosa kita. Malam Lailatul Qadar, man shoma man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, lagi sekali Allah mengampunkan dosanya yang lepas. Maka faham kita, notetlah bahawa sembahyang malam, tarawih, bangun, sembahyang tasbih, baca Quran, istighfar, dah 10, dah masuk 20 kita dah bola sedar balik. Bila perut kosong, lapar, rasa kesian, rasa bangun sahur dah 20 kali baru kita terfikir. Malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya nak buat apabila saya berjumpa Lailatul Qadar, melihat tanda-tanda Lailatul Qadar?" Tentang rasa-rasa apa kata Nabi? Nabi tak kata kamu tambah lagi tahajud kamu 20 rakaat. Nabi tak kata kamu istighfar lagi 1000. Nabi tak kata kamu doa lagi panjang. Nabi tak kata begitu. Apa kata Nabi pada Aisyah? Aisyah kata, bila saya terjumpa tanda-tanda Lailatul Qadar, apa sahaja kata Rasulullah? Katakanlah olehmu, wahai Aisyah, qul ya Aisyah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau adalah Tuhan Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Jadi apa Ramadan ni? Apa Ramadan? Ramadan nak minta kemaafan pada Allah. Itu Ramadan. Allah nak maaf kita, nak ampun dosa kita. Sikit kita buat, Allah maaf semua. Allah tak pandang yang lain. Allah nampak kebaikan kita. Sehingga di pagi Ramadan, pagi akhir 30, pagi raya, buka puasa untuk 1 bulan, buka puasa untuk 1 hari, petang lah. Lisaimi farhatun indal iftarihi wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang puasa, kedua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika berhari raya. Masuk puasa dan sebulan. Di pagi hari raya, pagi lepas sembahyang subuh, orang rumah dah buat teh tarik macam biasa, kurma macam biasa. Cuma kuih saja, tepung pelita tak ada, ganti samprit. Bengkang ubi kayu tak ada, ganti dodol. Pulut Sri Muka tak ada, ganti ketupat. Dan kita jamah sebelum kita pergi sunat. Ambil kurma makan. Yang baju Melayu samping anak-anak semua sedondon pergi sembahyang hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir raya. Allah bagi tahu dalam hadis kursi pada malaikat, wahai malaikat, melihatlah hamba-Ku. Mereka telah menyempurnakan 30 hari berpuasa semata-mata kerana Aku. Berdiri malam, tarawih, bi'izzati wa bikarami, demi kemuliaan Aku, demi keagungan Aku, kata Allah, Aku reda atas mereka. Tuan Allah sumpah. Bukan Allah lafaz biasa, Allah kata bi'izzati wa bikarami, demi keagungan Aku, demi kemuliaan Aku
Ini kemuncak reda. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Supaya Allah kembali balik kita dengan penuh keredaan. Allah reda pada kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah nak masuk kita dalam syurga. Itu yang kata Allah, maaf dengan nak masuk kita dalam syurga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah nak masuk kita dalam syurga. Tak ada benda yang paling satu orang hamba mengharapkan melainkan keredaan Allah. Ahli neraka yang dikeluarkan syafaat Nabi yang keempat, keluarkan ahli neraka daripada neraka. Yang hanya pernah sekali sebut la ilaha illallah. Yang tak pernah buat amal apa-apa pun, rentung kena azab. Nabi keluarkan mereka, letak dalam sungai Nahrul Hayah. Mereka bangun bau rupa mereka betul. Keluar saja, Allah perintah mereka masuk syurga 10 kali ganda dunia. Mereka duduk di depan pintu syurga, terpegun dengan syurga 40 tahun. Kemudian nak masuk syurga, ada tanda mereka bekas banduan neraka. Minta doa pada Allah, wahai Allah, tolong hilangkan kami malu dengan ahli syurga yang lain. Dihilangkan tanda itu. Kemudian Allah bagi nikmat kepada mereka. Mereka kata, ya Allah, nikmat yang terlalu banyak, sedangkan kami tak pernah ibadat pun, hanya la ilaha illallah sahaja. Kau kurniakan kepada kami begini. Kata Allah SWT, ada lagi kurniaan aku kepada kamu. Ahli syurga tunggu, ni bekas banduan ni. Tunggu. Allah Ta'ala kata, aku reda kepada kamu, aku maafkan kepada kamu semua. Dan aku tidak akan marah lagi kepada kamu selama-lamanya. Ini untuk ahli neraka yang tidak ada apa-apa. Kerahiman, keampunan Allah SWT. Inilah Ramadan. Bila malaikat dengar kata-kata Allah tu, malaikat punya seronok. Suka malaikat. Suka malaikat. Sebab apa? Sebab ketika Allah nak cipta manusia, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bercadang untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Fil ardi khalifah. Malaikat bila dengar, malaikat bagi tahu kepada Allah dengan sudut pandangan malaikat yang taat tanpa ingkar. La ya'suma amarullah, tak pernah. Wa yaf'alul ma yurid. Buat apa diperintahkan oleh Allah SWT. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah kamu nak cipta manusia yang buat fasad, kerosakan dan menumpah darah? Allah tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kamu tak tahu, malaikat. Dan apa yang mereka tak tahu ada keampunan, kerahiman Allah, keredaan Allah. Tuan-tuan, itulah puasa. Kita pun tak tahu apakah tahun depan kita boleh sambut puasa. Dan Allah nak selepas 1 bulan ini kita habis bulan yang lain dengan ketaatan. Allah nak begitu. Kalau nak azab. Dan kita pun tak tahu, kita duduk hujung ni. Umur dunia ini tidak akan sampai 1500, kata semua ulama-ulama. Ibnu Katsir, semua banyak ulama. Umur umat ini tidak akan sampai, dunia ini tak akan sampai pada 1500 tahun. Sekarang 1444. Berapa baki dah? 1444. 1444. Tak akan sampai 1500. Maknanya ada berapa tahun ni? 40 tahun. Ha? 56 tahun. Ulama kata tak akan sampai 1500. Kita ada baki sekitar 30 tahun lebih sahaja. Sekitar 30 tahun lebih. Lepas tahun akan datang, wallahu a'lam, andaian ulama. Apakah kita sempat puasa macam mana kita puasa?
Kita tengok orang Turki yang kena musibah, orang Pakistan yang kena musibah, orang Iraq masih lagi dalam huru-hara, orang di Afghanistan masih lagi tidak tenang, orang di Palestin dalam keadaan kelam kabut. Mereka nak berbuka puasa dengan anak-anak mereka, anak-anak tak ada. Macam kita buka puasa semalam dengan anak-anak kita, isteri kita. Anak kita angkat tangan, doa, Allahumma kasuntu wa bika amantu. Mereka pun sama kita, tapi ujian datang dulu pada mereka. Mereka juga ingin bersahur, tapi mereka nak bersahur tidak ada anak-anak. Isteri bersahur tanpa anak, tanpa suami. Anak-anak bersahur di Syria tanpa ayah dan ibu, menangis budak-budak tu. Kita tengok klip dia menangis budak-budak tu, ayah dalam syurga, emak dalam syurga, begitu. Mereka juga ingin berbuka puasa macam kita, ingin bersahur. Dan mereka di sana ingin juga tarawih, tapi masjid sudah tidak ada untuk. Mereka ingin bertarawih macam kita juga, berselawat macam kita juga. Tidak. Kita belum diuji. Kita takut yang tu. Maka Ramadan ini saya dan tentang kita usahakan supaya kita dapat ambil Ramadan ini dengan cara yang terbaik. Doa kita memang tak mampu. Doa, ya Allah, berilah keupayaan bagi kami untuk menyempurnakan Ramadan. Kita memang lemah, kadang-kadang terlanggar. Itu istighfar, Allah maafkan aku, masih lagi kelalaian. Setiap kali terlanggar, ya Allah maafkan aku. Dan doalah moga dapat Lailatul Qadar. Karena kita tak mampu. Umur 60-an, 2 serangkai, 3 serangkai, 5 serangkai ni dah tak ada kekuatan badan nak bangun lagi dah. Mengharapkan Lailatul Qadar agar setiap ibadat digandakan 1000 bulan. Itulah ganjaran yang kita nak. 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Yang tu kita harap. Ini tentang saya tak baca kitab, nak baca kitab. Jadi kita sambungkan datang. InsyaAllah ada ruang pada kita sambung. InsyaAllah moga Allah telah mudahkan saya tentang semua iktibaran berdasarkan insyaAllah. Boleh semua sekali ya? InsyaAllah. Nak lebihkan gantung. Wallahu a'lam. Aku lihat hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wa sa'il muslimin wa muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta